Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada minggu ini kamu akan bersama saya Cikgu Ismail untuk mempelajari sains tingkatan 1. Okey, pada minggu ini kita akan belajar lagi bab yang kedua, sel sebagai unit asas benda hidup. Okey, bab yang kedua, sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, sebelum ni kamu dah belajar dengan Cikgu Siti Maisarah. Okey, tentang apa itu sel. Okey, kamu dah belajar tentang sel haiwan, sel tumbuhan. Okey, dan juga perbezaannya. Okey, so untuk hari ini kamu akan sambung lagi. Okey. Sel, struktur, fungsi dan organisasi, di mana kamu akan menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan. Okey, yang kedua, membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan tahap organisasi. Okey, iaitu daripada sel jadi tisu, organ, sistem dan organisma. Okey, so hari ini kamu akan belajar tentang organisma unisel dan organisma multisel. Okey, organisma unisel adalah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, walaupun ia hanya satu sel, tapi organisma unisel ini boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okey, manakala organisma multisel pula, organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Okey, kalau satu sel, organisma unisel. Kalau lebih daripada satu sel, organisma multi. Kerana istilah multi itu sendiri bermaksud banyak. Okay, ini perbezaan antara organisma unisel dan organisma multisel. Kalau organisma unisel hanya terdiri daripada satu sel, organisma multisel terdiri daripada lebih satu sel. Okay, organisma unisel bersaiz kecil, hanya boleh dilihat dengan mikroskop sahaja. Tetapi walaupun dia satu sel dan bersaiz kecil, ia boleh menjalankan semua proses kehidupan. Dia boleh membiak, dia boleh bertumbuh, okay, berkumuh dan sebagainya. Okey, organisma unisel. Okey, ada dua kategori, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, haiwan contohnya amoeba, paramecium. Okey, untuk organisma unisel kategori tumbuhan, Chlamydomonas. Okey, satu lagi. Haiwan ataupun tumbuhan. Okey, ini ada dua ciri. Okey, dia ada ciri haiwan, ada ciri tumbuhan. Kita panggil dia Euglena. Okey, nama organisma itu adalah Euglena. Okey, di mana Euglena ini mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan juga ciri-ciri haiwan. Okey, membuat makanan sendiri seperti tumbuhan dan boleh bergerak seperti haiwan. Okey, itu adalah ciri bagi mikroorganisma Euglena. Okey, organisma unisel, amoeba dan paramecium dikategorikan sebagai alam haiwan. Ia hidup di kawasan berair. Okey, Euglena mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Okey, dia boleh buat makanan sendiri seperti haiwan. Minta maaf. Membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Okey, dan bergerak seperti haiwan. Manakala Chlamydomonas pula kategori alam tumbuhan di mana ia ada kloroplas. So bila ada kloroplas, dia boleh membuat makanan sendiri. Okey, ini organisma unisel, organisma unisel, okey, mikroorganisma unisel. Okey, organisma multisel. Okey, organisma multisel. Okey, itu contoh antara organisma unisel dan juga organisma multisel. Okey, untuk organisma unisel bukan hanya mikroorganisma saja. Maaf. Okey, untuk organisma multisel bukan hanya mikroorganisma saja. Organisma seperti manusia, haiwan dan tumbuhan adalah kategori organisma multisel. Okey, kerana
Dalam organisma ini ada banyak jenis-jenis sel. Okey, seterusnya kita sambung topik yang kedua, jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, jenis sel haiwan. Kamu akan belajar tentang sel epitelium, sel pembiakan, sel darah putih, sel darah merah, sel saraf dan juga sel otot. Okey, sel epitelium. Okey, sel epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Okey, melindungi organ badan. Ia akan merembeskan mukus untuk memberi kelembapan. Okey, sel otot pula, dia akan mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Okey, pengecutan dan pengenduran sel otot ini menyebabkan berlakunya pergerakan dalam sama ada dalam organ ataupun pada tubuh badan manusia. Okey, sel seterusnya adalah sel darah merah. Okey, sel darah merah ini special kerana yang sebelum ni yang kamu dah pelajari, sel mempunyai nukleus. Tapi sel haiwan ini tiada nukleus. Ia berbentuk cakra dwicekung untuk menambahkan luas permukaannya. Okey, so dia cekung di bahagian tengah. Nah, sebab tu namanya dwicekung. Cekung di bahagian tengah, di kanan dan di kiri. Okey, ia mengandungi hemoglobin. Di mana fungsi hemoglobin ini untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, selain itu ia akan mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke peparu untuk dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. So proses ini akan berjalan secara berulang-ulang. Okey, sel darah putih. Okey, sel darah putih berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Okey, itu fungsi sel darah putih. Okey, sel haiwan seterusnya adalah sel saraf. Okey, sel saraf ni mempunyai gentian yang panjang. Okey, gentian yang panjang, ia membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. So daripada hujung jari sampailah ke otak. Contohnya. Okay. Seterusnya sel pembiakan. Sel pembiakan ini ada pada lelaki, ada pada perempuan. Okey, untuk sel pembiakan perempuan kita panggil sebagai sel ovum. Di mana fungsinya membawa bahan genetik. Kalau sel ovum membawa bahan genetik perempuan, sel sperma pula membawa bahan genetik lelaki. So, sel ovum ini dihasilkan oleh perempuan, sel sperma dihasilkan oleh lelaki. Okey, ini kesimpulan, sedikit kesimpulan lah. Okey, rumusannya, sel epitelium, sel saraf, sel otot, sel pembiakan, sel darah putih dan juga sel darah merah. Okey, tadi sel tumbuhan, tadi sel haiwan. Sekarang kita belajar pula tentang sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan. Okey, kita ambil contoh pada keratan rentas daun. Okey, di mana pada keratan rentas daun ini ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Okey, ada xylem, ada floem, ada sel pengawal. Okey, sel epidermis, bahagian paling atas sekali. Okey, ia berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas. Okey, kemudian ianya membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okey, yang kedua sel palisad. Okey, sel palisad ini adalah sel yang mengandungi klorofil. So, bila ia mengandungi klorofil, ia akan menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Ingat lagi? Okay, good. Ia adalah proses tumbuhan menghasilkan makanan. Okay, sel yang ketiga, sel pengawal. Okay, sel pengawal
mengandungi stoma. Stoma ni adalah liang seni di antara sepasang sel yang disebut sebagai sel pengawal. Okey, ia terbuka pada siang hari untuk menjalankan fotosintesis, di mana ia membenarkan karbon dioksida masuk dan juga oksigen keluar. Okey, ia akan tertutup pada waktu malam atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sebab waktu malam tak ada fotosintesis, maka dia tutup. Okey, kemudian tapi kalau cuaca terlalu panas juga ia akan tutup untuk mengelakkan kehilangan banyak air. Kerana bila kehilangan air yang terlalu banyak pada tumbuhan, tumbuhan akan kering, sel-selnya akan mati. Okey, sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, tadi pada bahagian daun. Sekarang kita tengok pada bahagian akar dia pula. Okey, so pada bahagian akar ada tisu epidermis dan juga akar rerambut. Okey, sel akar rerambut, okey, ia ada banyak untuk meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. So, tumbuhan menyerap air dan juga nutrien daripada tanah menggunakan akar. Okey, sel rerambut akar. Okey, ini dia punya kesimpulan ataupun rumusan dia. Okey, sel epidermis, sel palisad, sel pengawal dan juga sel rerambut akar. Okey, seterusnya kamu akan belajar tentang pembentukan sesuatu organisma. Okey, pembentukan sesuatu organisma. Okey, sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung akan membentuk tisu. Okey, urutan organisasi sel. Okey, daripada sel. Okey, kebanyakan sel dalam organisma sel mempunyai fungsi yang spesifik. Kamu dah belajar, sel darah merah mengangkut oksigen. Okey, apa lagi kamu dah belajar sebelum ni? Sel otot. Okey, mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Sel pembiakan membawa maklumat genetik. So, semua sel ini mempunyai fungsi yang spesifik. Okey. Kemudian daripada sel, dia akan membentuk tisu. Okey, di mana tisu ni adalah sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Contohnya, sel saraf membentuk tisu saraf. Sel otot membentuk tisu otot. Sel epitelium membentuk tisu epitelium. So, dia akan mempunyai fungsi yang sama, bekerja sama. Kemudian, tisu akan membentuk organ. Okey, dalam organ terdiri daripada tisu-tisu yang berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. So, organ ni terdiri daripada beberapa tisu yang bergabung membentuk organ, di mana setiap tisu itu mempunyai fungsi yang berbeza, yang spesifik. Okey, kemudian daripada organ akan membentuk sistem. Okey, beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan membentuk sistem. So, sistem ni gabungan beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan. Okey, sistem ni adalah gabungan ataupun organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan, yang bekerja sama. Okey, kemudian daripada sistem akan membentuk organisma. Semua sistem ni akan bekerja sama untuk membolehkan organisma berfungsi dengan baik. So, semuanya saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau satu sistem tak berfungsi, organisma itu tak boleh berfungsi dengan baik. Kalau satu organ tak berfungsi dengan baik, sistem akan terganggu. Okey, begitulah seterusnya. Okey, dalam haiwan, okey, contohnya, okey, kita ambil contoh sel epitelium. Sel epitelium, ingat lagi tak? Apa fungsinya? Okey, good. Membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Okey. Kemudian daripada satu sel epitelium, dia akan bergabung dengan sel epitelium yang lain membentuk tisu epitelium. Kemudian, seterusnya, tisu epitelium akan bergabung dengan tisu otot, akan bergabung, bekerjasama dengan tisu saraf, akan membentuk perut. Perut untuk apa?
untuk mencernakan makanan. Okey. Daripada perut pula, dia akan bekerja sama dengan organ lain, iaitu mulut, esofagus, usus besar dan usus kecil untuk membentuk sistem pencernaan. Okay, so kita boleh tengok daripada sel epitelium membentuk tisu epitelium, dia bergabung pula dengan tisu yang lain membentuk perut. Perut bekerjasama dengan organ lain untuk membentuk sistem pencernaan, dan daripada sistem pencernaan bergabung bekerjasama dengan sistem-sistem yang lain akan membentuk organisma. Organisma ni kita lah, manusia, haiwan. Okey, untuk tumbuhan pula, kita ambil contoh sel epidermis akan membentuk tisu epidermis. Okey, kemudian tisu epidermis akan membentuk daun. Daun. Daripada daun akan membentuk sistem pengangkutan air contohnya. Okey, daripada sistem ni dia akan membentuk organisma iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, so organisasi sel, ingat lagi, sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem membentuk organisma. Okey, sistem dalam badan manusia. Okey, dalam badan manusia terdapat pelbagai sistem, di mana setiap sistem menjalankan fungsi yang tertentu. Okey, ia menjalankan fungsi utama dalam badan. Okey, setiap sistem, beberapa organ bekerja secara bersepadu melakukan fungsi yang khusus. Macam yang saya terangkan, sistem ni terdiri daripada beberapa organ. Okey, semua sistem mesti berkoordinasi dengan baik untuk sesuatu organisma itu hidup dengan sempurna. Okey, sistem dalam badan. Yang pertama, sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan ini terdiri daripada kulit, peparu dan juga ginjal, di mana ia menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Contohnya, peparu menyingkirkan karbon dioksida. Okey, kulit menyingkirkan air yang berlebihan sebagai peluh. Okey, begitu juga ginjal. Okey, menyingkirkan bahan buangan. Okey, sebagai urin. Okey, sistem rangka terdiri daripada tengkorak dan juga tulang. Ia menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Contohnya, tulang rusuk melindungi peparu, melindungi hati, jantung. Okey, tengkorak melindungi otak kita. Okey, sistem limfa mengalirkan bendalir limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Okey, sistem pencernaan pula terdiri daripada usus besar, mulut, esofagus, perut, usus kecil. Okey, ia memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Contohnya, kita makan nasi, kita bermula pada mulut, turun ke esofagus, kemudian sampai ke perut, dicernakan. Dia akan dibawa ke usus kecil untuk diserap nutriennya, dibawa ke usus besar untuk diserap kandungan air yang berlebihan, kemudian barulah dia akan dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Okey, sistem otot. Sistem otot membantu pergerakan badan dan juga organ dalaman. Contohnya, kita nak menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata. Okey, contoh lain organ dalaman kita, jantung kita. Jantung kita nak berdegup memerlukan sistem otot. Okey, begitu juga dalam perut kita. Perut kita nak mencernakan makanan, dia mempunyai mempunyai otot, sistem otot untuk membolehkan perut kita mencernakan makanan dan menghantarnya ke usus kecil. Okey, itu tentang sistem otot. Sistem integumen, iaitu organnya adalah kulit. Ia melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Contohnya, bila suhu badan kita terlalu tinggi, okey, dia akan ada mekanisme akan diaktifkan untuk menurunkan suhu badan kita supaya tidak terlalu panas. Contohnya, kita akan berpeluh. Itu salah satu sistem
ataupun tindak balas untuk menyejukkan badan. Okey, kemudian sistem saraf. Sistem saraf terdiri daripada organ otak, saraf tunjang dan juga saraf. Ia membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Contohnya nak menggerakkan tangan kita, nak menggerakkan kaki kita, nak menggerakkan mulut untuk bercakap juga memerlukan sistem saraf. Sebab tu kalau kita perhatikan mereka yang mempunyai masalah saraf, contohnya mereka yang terkena stroke, okey, anggota badan mereka tidak boleh digerakkan. Kadang tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat kaki. Okay, yang lebih teruk, seluruh badan tidak boleh bergerak. Ini berlaku apabila berlaku masalah pada sistem saraf. Contohnya, berlaku kemalangan, saraf tunjang tercedera ataupun rosak. Maka impuls saraf tak boleh dihantar ke organ-organ badan untuk digerakkan organ-organ tersebut. Okey, sistem peredaran darah daripada jantung dan salur darah, di mana ia mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Okey, sistem respirasi terdiri daripada hidung, peparu. Okey, hidung dan perparu, di mana ia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan kita. Okey, sistem endokrin terdiri daripada kelenjar pituitari, thyroid, adrenal, pankreas, ovari dan testis, di mana ia akan menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Okey, sistem pembiakan lelaki dan perempuan menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Okay, so itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, diharap kamu memperoleh manfaat daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.